Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam slot matematik tingkatan 3 KSSM untuk bab yang kelima, nisbah trigonometri bersama Cikgu Hanim. Baiklah pelajar, kita masih lagi dalam subtopik 5.1 sinus, kosinus dan tangen bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Dan kali ini kita akan lihat satu standard pembelajaran iaitu 5.1.5 menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen sudut 30 darjah, 45 darjah dan 65 darjah tanpa menggunakan kalkulator. Baiklah, kita akan lihat bagaimana untuk menentukan nilai sin, kos dan juga tan bagi sudut-sudut khas iaitu sudut 30 darjah, 45 darjah dan juga 60 darjah tanpa menggunakan kalkulator. Jadi di sini cikgu akan tunjukkan sebuah segitiga sama sisi. Okey, sebuah segitiga sama sisi. Kalau kita lihat di sini ada tandaan sama sisi dan sekiranya segitiga sama sisi, sudut pendalamannya semuanya adalah sama iaitu 60 darjah. Dan sekiranya setiap sisi ini bernilai 2, okey, nilainya 2. Jadi, kita tak boleh lagi nak menentukan nilai sin, kos ataupun tan kerana ianya bukan segitiga bersudut tegak. Okey, bila kita nak menentukan sin, kos dan juga tan, pastikan ianya adalah segitiga bersudut tegak. Jadi, apa yang cikgu boleh buat? Cikgu akan bahagikan segitiga sama sisi ini kepada dua bahagian dan ianya akan membentuk sebuah segitiga bersudut tegak dengan satu sisi, dengan satu bahagian sudutnya adalah 30 darjah dan satu lagi 60 darjah serta kita telah dapat menghasilkan satu sudut 90 darjah. Maka kita dapatlah satu segitiga bersudut tegak. Okey, seperti mana yang cikgu dah beritahu tadi, iaitu sisi yang pertama iaitu hipotenus kita adalah 2 dan disebabkan nilai untuk sisi yang kita bahagikan tadi adalah 2, jadi satu bahagian ini adalah nilai dia 1. Okey, jadi untuk bahagian menegak ini kita tak tahu lagi nilai dia macam mana nak cari kan? Tapi kita boleh menggunakan rumus teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras. Jadi kita dapat dah hipotenus kita adalah 2. Jadi punca kuasa 2, 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Okey, jadi 2 kuasa 2 adalah 4 tolak dengan 1, maka kita akan dapat punca kuasa 3. Okey, punca kuasa 3 ini untuk trigonometri kita akan panggil dia sebagai set. Okey, apakah itu set? Set ini adalah nombor bukan nisbah. Okey, maksudnya kita tak tulis dia dalam bentuk perpuluhan lah sebab dia akan dapat perpuluhan yang terlalu panjang. Okey, jadi macam set 3, set 2. Okey, kita akan tulis dalam bentuk macam ni lah. Alright, jadi sekarang bila kita dah dapat nilai di sini adalah set 3, jadi kita boleh menentukan nilai sin, kos dan juga tan bagi sudut 30 darjah dan juga 60 darjah. Okey, jadi untuk 30 darjah di sini ya. Okey, maka di sini adalah kita punya nilai sudut kita, jadi kita boleh tengok sin. Sin apa dia sebelum ni? Saya takut hantu. Okey, jadi kita labelkan dahulu manakah setentang kita, manakah hipotenus dan sebelahan. Okey, kita dah tahu sini adalah hipotenus, ini adalah pertentangan dan sebelah dia. Okey, jadi tentang per hipotenus adalah T per H. Jadi 1 per 2. Macam tu. Okey, kemudian kos pula. Kos apa dia punya rumus sebelum ni? Kalau saya hantu, sebelah per hipotenus. Jadi sebelah kita adalah set 3 bahagi per dengan 2 hipotenus kita dan juga tan. Tan apa rumus dia? Tak takut sangat. Jadi tan kita, tentang kita adalah 1, sebelah kita adalah set 3. Kita dapat nilai-nilai ini tanpa menggunakan kalkulator. Okey, kemudian selesai untuk sudut 30 darjah, kita pergi pula pada sudut 60 darjah. Okey, sama juga macam tadi, tetapi kita punya sebelah dan bertentangan kita dah berbeza. Okey, jadi cikgu labelkan pula hipotenus tetap sama iaitu di sini cikgu gunakan warna biru.
Okey, jadi tentang 60 adalah setiga tentangnya. Dan sebelahannya adalah 1. Jadi masih lagi menggunakan rumus yang sama iaitu tentang per hipotenus. Okey, tentang dia dah jadi setiga per 2. Okey, untuk cos kita sebelah 1 per hipotenus 1 per 2 dan tak takut sangat tentang per sebelah setiga per 1 ataupun setiga sahajalah sebab setiga per 1 kan. Jadi dia akan dapat setiga. Macam tu. Okey. Jadi baiklah, kita akan pergi pada sudut khas yang ketiga iaitu sudut 45 darjah. Okey, di sini kita ada sebuah lagi segitiga bersudut tegak dengan sudut 45 darjah, 90 darjah dan juga 45 darjah. Okey, dan kita andaikan nilai sisinya adalah 1, 1. Jadi hipotenusnya kita tak tahu. Jadi kita boleh menggunakan rumus teorem Pythagoras iaitu bila kita nak mencari hipotenus 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, maka kita akan dapat 1 tambah 1 bersamaan dengan set 2. Jadi hipotenus kita adalah set 2. Baiklah, bila kita dah dapat nilai tersebut, kita boleh masukkan ke dalam kita punya jadual. Jadi 45 darjah sama sahaja kan? Pilihlah salah satu sahaja. Jadi cikgu akan pilih bahagian ini 45 darjah. Kita tentukan yang manakah hipotenus, yang manakah sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. So hipotenus. Jadi bertentangan sebelahan. Sebenarnya tak jadi masalah sebab sama sahaja nilai dia. Okey. So sin tadi kita dah tahu saya takut hantu. Oh maaf. Okey, saya takut hantu. Jadi tentang per hipotenus iaitu 1 per set 2. Cos pula kalau saya hantu. Okey, sebelah dia juga adalah 1 per dengan hipotenus iaitu 1 per set 2 juga. Tan tak takut sangat. So tentang bahagi dengan sebelah 1 per 1 iaitu 1. Okey, jadi ini adalah nilai-nilai yang kita boleh tahu tanpa menggunakan kalkulator. Okey, jadi perlu hafal tak benda ni? Kalau kamu faham dari segi gambar rajah tadi, tak perlu hafal pun. Okey, tetapi kalau kamu dapat hafal, ianya satu kelebihan lah. Okey, di sini cikgu dah rangkumkan ketiga-tiga nilai sudut-sudut had iaitu sudut 30 darjah, 60 darjah dan 45 darjah daripada aktiviti yang cikgu telah tunjukkan tadi. Jadi, kita lihat pula contoh yang pertama. Tentukan nilai berikut tanpa menggunakan kalkulator. 1 tolak cos 60 darjah. Okey. Jadi, sini cikgu dah keluarkan dah nilai dia 1. Okey, kita tulis balik 1 tolak cos 60 darjah. Kalau kita lihat dekat dalam jadual kita tadi, cos 60 darjah iaitu 1 per 2. Jadi, 1 tolak 1 per 2. Jadi, 1 tolak 1 per 2 bersamaan dengan 1 per 2. Mudah sahaja tanpa menggunakan kalkulator. Okey, untuk B pula cos 30 tambah sin 60. So cos 30, tengok cos 30 iaitu set 3 per 2. Okey, jadi kita tulis set 3 per 2 tambah sin 60. Sin 60 iaitu set 3 per 2 juga. Set 3 per 2. Okey, jadi macam mana ni? Okey, set 3 tu kita anggapkan dia macam pemboleh ubah lah. Jadi 2 set 3 per 2. Jadi kita boleh hapuskan 2 atas dan 2 bawah. Maka nilainya adalah set 3 sahaja. Okey, mudah sahaja. Okey, contoh yang seterusnya C. Okey, kita masih lagi ada jadual dekat situ. 4 tan 45 darjah tolak 2 sin 30 darjah. Macam mana pula caranya? Okey, so 4 kita tulis balik 4 tan 45 darjah. Okey, tan 45 darjah iaitu 1. Okey, jadi tan 45 darjah kita gantikan dia sebagai 1 di situ. Okey, tolak 2, kita turun balik 2. Sin 30. Okey, sin 30 iaitu 1 per
2. Jadi, kurungan 1/2. Jadi, 4 darab 1, 4. 2 darab 1/2 adalah 1. Jadi, 4 tolak 1 bersamaan dengan 3. Itu sahaja cara dia. Mudah je. Okay, yang penting kita tahu nilai-nilai bagi sudut-sudut khas ni. Okay. Baiklah pelajar, kita pergi kepada unit ukuran sudut. Sudut boleh diukur dalam unit darjah. Okay, ni simbol unit darjah tersebut. Sudut juga boleh dinyatakan dalam unit darjah, minit, okay, satu tandaan dekat situ, dan juga saat, ada dua tandaan dekat situ. Okay, dan ini adalah pertukaran unitnya, 1 darjah bersamaan dengan 60 minit. Manakala 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Ini kita dah tahu dah. Cumanya kita punya simbol ni sahaja yang kita tak biasa gunakan. Okay. Jadi, baiklah pelajar, kita nak lihat contoh yang pertama. Tukarkan setiap sudut berikut dalam unit darjah dan juga minit. Untuk A, kita ada 37.8 sifar darjah. Jadi sekarang kita nak tukarkan ke dalam darjah dan juga minit. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita akan asingkan di antara nombor bulat dan juga perpuluhan. Jadi kita akan tulis sebagai 37 darjah tambah dengan 0.8 darjah itu darabkan dengan 60 minit. Okey. Jadi 37 darjah tambah dengan 48 minit. Okey. Jadi bila kita nak tulis dia, kita buang sahaja simbol tambah tu. Jadi 37 darjah 48 minit. Okey. Dan kalau kita nak menggunakan kalkulator, kamu tekan sahaja 37.8 sifar ini. Darjah, mesti ada simbol darjah ni. Okey. Kemudian kamu tekan sahaja sama dengan, kamu akan terus dapat nilai 37 darjah 48 minit. Okey, untuk contoh yang kedua, 74.6 sama juga macam tadi, 74 darjah tambah dengan 0.6 darab dengan 60 minit. Jadi 74 darjah tambah 36 minit. Maka jawapannya 74 darjah 36 minit. Dan kamu juga boleh cuba menggunakan kalkulator untuk kaedah yang sama. Untuk contoh yang seterusnya, nyatakan setiap nilai sudut berikut dalam unit darjah sahaja. Okey, kalau kita lihat di sini, 65 darjah 54 minit. Jadi 54 minit ni kita nak tukarkan pula ke dalam unit darjah. Jadi caranya 65 darjah tambahkan 54 minit ini perlu dibahagikan dengan 60 darjah. Jadi 65 darjah tambah dengan 0.9 darjah. Jadi kita tambahkan sahaja 65.9 darjah. Okey, untuk B pula sama sahaja kaedahnya. 18 darjah tambah dengan 12 bahagi dengan 60 darjah. Jadi 18 tambah dengan 0.2 darjah. 18.2 darjah. Jadi mudah sahaja untuk kamu menentukan nilai darjah dan minit kita nak tukarkan ke dalam unit darjah. Jadi cikgu harap kamu semua faham dan jelas bagaimana cara untuk kita menukarkan unit-unit dalam sudut dan juga minit. Okay, sehingga kita bertemu lagi dalam sesi seterusnya. Assalamualaikum. Bye.